Tajuk besarnya ialah permasalahan imam. Perkara-perkara yang berkaitan dengan imam. Imam ni dia sebagai manusia biasa. Kadang-kadang dia boleh terlupa, boleh menambah rakaat, boleh mengurang rakaat. Jadi kes nombor 3 ni, imam bangun kepada rakaat yang lebih. Ini imam lupalah. Adakah batal sembahyang imam ni? Kalau imam terlupa jadi tak batal. Nabi sebut itu Nabi sebut dalam hadis dia, dalam muka surat 38 tu, tuan-tuan boleh tengok muka surat 38 tu. Nabi menyebut innallaha wada'a an ummatil khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Hadis muka surat 38, tengok belakang. Yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak akan mengambil kira orang yang tersilap, orang yang terlupa. Imam terlupa kan, tak apa. Ataupun mereka yang dipaksa, tak apa. Ini hadis dia. Jadi imam kalau tersilap tak ada masalah. Tapi bila kita sembahyang berjamaah, makmum kena tegur lah. Bila tak tegur, bila tegur imam betulkan, selesai, tak ada masalah. Tetapi kalau kita sedar imam ni silap menambah rakaat yang kelima, kita tak tegur imam, contoh imam tu sah sampai habis, imam salam, dia buat 5 rakaat kan, dan dia yakin imam tu kata aku memang buat 4 padahal dia buat 5. Jadi kita tak tegur contohnya. Jadi kita ni yang sedar tadi, kita ikut dia juga, batal sembahyang kita. Kalau kita tahu benda yang salah. Melakukan perkara-perkara yang tidak ada dalam solat sesungguhnya tidak sah. Sembahyang Isya mana ada 5 rakaat. Lupa imam lupa tak apa. Kecuali dah lepas sembahyang tu kita jumpa balik imam tadi buat 4 ke 5? 4. 5 dia imam. Kata-kata kan? 4 kan? Datang seorang lagi makmum kata, ya 5 imam, 5 ramai kata jumpa di 5, dah dia goyang kan? Ya ke? Bila dia ragu-ragu saja imam tadi, dia wajib ulang semula. Dia seorang lah. Dia seorang dengan orang yang ikut dia. Makmum ni ada 2, saya sebut dulu. Ada imam yang peka, satu lagi makmum yang peka, satu lagi makmum yang peka. Yang peka ni ikut, ya apa imam buat ikut. Kita jangan jadi makmum yang peka. Jadi pastikan ni rakaat ke berapa kita sedar. Ya? Kita buat tak tahu. Kita ikut dia macam mana buat tak tahu tak? Kalau dia tak naik rakaat kelima, kita ikut dia. Tak batal lah sebenarnya kita. Tak boleh. Kita kena tegur imam tu. Okey, tak apa, kita baca. Jadi kita dah bincang dulu sedikit. Kalau imam mengurang rakaat, cara tegur pun kena tahu juga. Imam buat solat Isya 3 rakaat katakan. Jadi kita sedar imam ni patutnya pada rakaat ketiga tu dia bangun kan, sepatutnya, tapi dia duduk, dia lupa. Dia dah ingat cukup 4. Kita tengok dah cukup. Jadi kita jangan duduk ikut dia. Sebab rakaat ketiga bukan tempat untuk duduk. Rakaat ketiga bangun terus naik. Jadi kita bangun berdiri, imam akan duduk. Jadi masa berdiri tu tegur imam, subhanallah. Ramai-ramai tegur. Yang mana yang sedar ada yang tak sedar, ikut dia duduk, ramai juga yang duduk. Tapi yang berdiri pun ramai. Imam dah silap kan, tegur ramai-ramai subhanallah. Itu kalau menegur imam yang mengurangi rakaat. Kalau dia tak bangun juga, kita dah berdiri dah, dan kita yakin ramai berdiri kan, imam ni kurang rakaat, maka kita terpaksa niat mufaraqah. Aku tak ikut imam. Kalau was-was macam mana? Betul ke tak betul? Kita nak ambil yang mana? Was-was ni lah. 2 ke 3? 2 ke 3 nak ambil yang mana? Ambil yang 2 lah. 2 lah yang pasti ya. Ambil yang kurang. Kalau ambil lebih, itu bukan was-was. 2 ke 3? 2, 3. Ambil 3. Itu bukan was-was. 3 ni kita rasa 2 ke 3. Ambil yang pasti. 2 dah tentu pasti ya. Jadi maknanya kita ambil yang kurang. Jadi tadi kata imam ni 4 ke 5? 4 ke 5 kan? Kita ambil 4. Begitu Jadi kita tengok, kita baca. Itu imam yang mengurangi rakaat. Dulu kita dah baca. Kalau melebihi rakaat, lebih macam ni, nombor 3 ni, dah rakaat yang kelima kan. Jadi macam mana kita nak buat? Imam naik rakaat yang kelima, kita buat apa? Jangan naik. Kita sedar kan, imam ni tambah. Kita duduk rakaat yang keempat tu, duduk tahiyat akhir. Waktu duduk tu kita tegur imam, subhanallah. Ramai-ramai yang duduk ni. Sebab dah cukup dah. Buat apa bangkit? Imam lupa dia bangkit kan. Jadi kita tegur subhanallah, tengok imam.
Di sini ulama dia buat dua kaedah lah. Kalau imam tu terus bangun rakaat kelima, makmum ni ada dua pilihan. Pertama, dia boleh niat mufaraqah macam yang tadi juga. Yang kedua, dia tak niat mufaraqah, dia tunggu imam. Yang ini yang paling baik. Ini orang yang ada ilmu, dia boleh tunggulah. Kita ni dah kelang kabut dah, imam naik, kita duduk bawah kan, apa hal kita ni? Imam dah bangun dah, tambah rakaat. Jadi kita tak tahu apa, kita niat mufaraqah, kita baca tahiyat akhir, habis itu salam keluar. Boleh, sah. Adapun orang yang ada ilmu, dia tengok imam bangun, dia tak mufaraqah, dia tunggu imam. Dia baca tahiyat tu, dah habis tahiyat, imam masih lagi belum turun lagi, imam tu dah rokok, dia dah habis tahiyat dah, bacalah surah-surah. Dulu saya dah sebut kan. Dalam sembahyang ni tak ada tempat yang boleh makmum dia duduk diam, tak boleh. Selagi imam tu belum turun, kita bacalah surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi bila imam duduk tahiyat akhir, kita pun duduk, imam salam, barulah kita salam bersama-sama dengan dia. Itu paling baik. Ini kalau orang yang tahulah, orang yang berilmu boleh buat macam tu. Boleh? Baik, saya baca yang satu. Wajib pada makmum duduk menunggu imam. Gariskan wajib tu. Duduklah sebab imam menambah rakaat. Kita jangan ikut dia. Duduk. Wajib duduk menunggu imam pada tasyahud akhir dan mengingatkan imam dengan ucapan subhanallah. Ingatkan dia. Duduk subhanallah. Yang makmum berdiri juga. Ikut imam tadi. Dia pun sama dengan imam. Kalau imam turun, makmum tadi wajib turun juga. Kalau dia sedar lah, dia salah. Ada imam dia dah tegur pun dia buat dia buat tak tahu aku betul kan. Ya kalau macam tu, dua pilihan tadi lah, sama ada nak tunggu dia ke ataupun kita niat mufaraqah. Boleh. Itu yang pertama yang makmum kena buat. Yang kedua, makmum boleh buat jika imam tidak turun duduk semula. Selepas diingatkan, makmum yang duduk itu diberi dua pilihan. Saya dah sebut tadi kan. Pertama, mufaraqah daripada imam atau terus menunggu sehingga imamnya bertasyahud. Sehingga imam duduk tahiyat akhir, kita tunggu sama-sama dia. Jadi kita bacalah apa-apa surah yang kita dah baca kan. Sebab tahiyat kita dah habis lama dah, sebab imam tambah kita baca tahiyat. Jadi bila imam duduk tahiyat akhir, kita dah habis lama, bacalah surah-surah yang lain. Dia tak boleh baca, tak boleh cakap. Tak boleh baca hadis pun tak boleh. Dia mesti membaca surah Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran. Itu yang kedudukan nombor dua. Yang ketiga, makmum yang ikut berdiri dalam keadaan sedar, imam pada kedudukan yang salah dianggap sengaja melakukan kesalahan, batal solat makmum berkenaan. Yang ikut imam tadi, dia sedar, imam ni tambah pula, ya aku ikut je lah. Bukan aku yang salah, imam yang salah. Tak boleh. Bila kita sedar, kita tak boleh ikut benda yang salah. Itulah konsep kepimpinan, pemimpin. Konsep pemimpin dalam solat. Imam lah jadi pemimpin. Luar solat sama. Kalau pemimpin buat benda yang salah, tak boleh ikut dia. Tegur dia dulu. Dalam sembahyang kena tegur, subhanallah kan. Luar kena tegur. Kena protes kat dia. Tak boleh buat begini, tuan tak boleh buat begini. Kalau ketua lah, ketua jabatan ke, ketua negeri ke, ketua negara ke, yang buat salah kena tegur dulu. Itu kaedah dia. Tak boleh diam. Perbuatan yang salah tu kena tegur. Sama lah dengan sembahyang. Kerana kalau kita tak tegur dengan kita sekali, terlibat kerana kita dapat dosa lah. Yang keempat, tidak batal solat makmum yang ikut berdiri kerana terlupa. Makmum yang ikut imam tadi berdiri, imam diri, dia pun berdiri, dia lupa, dia tak tahu, sah sembahyang tu. Sah sembahyang lagi selagi dia tak tahu kesalahan dia. Tapi lepas sembahyang baru dia sedar, oh iya ke aku tambah dekat, habis batal, kena buat lain. Sembahyang ni selagi dia lupa, diterima sembahyang. Tapi bila dia dah diberitahu, dia ingatkan, tadi silap, tadi dah buat 5 rakaat, iya ke? Tak. Ramai-ramai jumpa dia, barulah dia goyang. Iya ke? Dia dah goyang. Dia dah rasa ni was-was, maka ketika itu dia wajib ulang sembahyang. Leceh lah. Kita tak nak ulang-ulang ni. Penat. Sebab tu sembahyang jemaah ni wajib tegur menegur. Kecuali sembahyang seorang itu lupa terus, sah lah. Buat 5 sampai bila-bila lupa, kita tak tahu, tak ada siapa nak tegur, kita seorang. Sah lah kalau sembahyang seorang. Tapi sembahyang seorang ni Nabi tak galakkan lah. Lebih baik kita solat berjamaah. Situ pahalanya besar. Kemudian dan kerana terlupa, tuntutan sujud sawi. Ni apa ni? Bukan.
Jadi 4 tadilah, 4 keadaan tadi ya. Boleh. Okay, ada soalan tuan? Kalau ada soalan, sila ajukan. Okey. Macam mana? Okey. Dia tak ada sujud yang kedua. Okey. Okey, jadi peranan di situ agak-agak siapa? Makmum lah kan? Makmum kena tegur lah. Jadi bila imam melakukan kesilapan tu, yang menegur makmum yang di belakang tu khususnya. Boleh juga yang jauh tu, boleh juga. Yang jauh ni selagi boleh imam boleh dengar suara dia, ujung tu kata ujung ni, subhanallah, kuat suara dia, boleh tegur. Tapi yang sebaik-baik yang belakang ni lebih jelas lah. Bila dia kata subhanallah, memang imam terasa belakang dia kan, kuat. Jadi tegur. Cara tegur dia, ialah maknanya kita jangan ikut dia lah, dia terus bangun kan. Lepas sujud pertama, dia terus bangkit, dia lupa patut sujud ada 2 kali. Dia terus bangun, kita jangan bangun. Kita duduk antara 2 sujud, dia bangun. Tegur dia, subhanallah. Dia turun ke tak? Dia turun tu nak tengok dia sujud kedua ataupun tidak. Kita duduk antara 2 sujud. Kalau dia tak tahu dia terus juga, maka kita tak ada pilihan. Kita niat mufarakah. Jadi mufarakah bermaksud aku tak ikut imam. Bukan cakap mufarakah dengan silap. Ada orang kata, ustaz, nak sebut mufarakah ke? Tak. Mufarakah tu maknanya aku tak ikut imam. Sebut dalam hati. Hati je, aku tak ikut imam. Bila tak ikut imam, kita hubungan imam dah putus. Bila putus, kita sembahyang seorang lah. Jadi imam tadi tak sujud kali kedua, kita sujud kali kedua. Selesai dengan sembahyang kita, maka sah. Boleh? Mana? Okey. Okey. Kalau Jumaat, ini Jumaat Kalau Jumaat, dia sembahyang Jumaat ini dia kena syarat untuk sah Jumaat ni mesti dalam berjamaah. Solat mesti dalam berjamaah. Tak boleh sembahyang seorang lah. Jadi kalau macam tu, kena ada pengganti bagi imam. Imam tu dah tersalah kan? Dah kita tegur tu, dia tak mahu juga. Kalau kita tegur subhanallah, dia turun kan? Dia terlupa sujud yang kedua. Dia turun, selamatlah sembahyang tu. Boleh ikut lagi lah. Tapi dia dah bangkit. Dan kita, kalau sembahyang biasa, kita niat mufarakah lah. Tapi dalam sembahyang Jumaat, kita tak boleh niat mufarakah. Solat Jumaat kan? Jumaat tak boleh niat mufarakah. Jadi cara dia nak menyelamat sembahyang tu, kena ada pengganti imam tu. Jadi imam tadi dah anggap dah salah lah. Sebab kita tak boleh sembahyang seorang-seorang. Sebab tu dalam bila sembahyang Jumaat, kita tak boleh niat mufarakah. Tak boleh. Bila mufarakah, maknanya kita dah tak berimam. Sedangkan syarat solat berjamaah mesti berniat makmuman. Dan imam pula kena niat imaman. Wajib. Sebab sembahyang Jumaat ni tidak sah sembahyang seorang-seorang. Dia mesti berjamaah. Adapun sembahyang lain, Zuhur ke apa ke, kita boleh tak ikut imam pun tak apa, tapi rugilah. Boleh? Mana kita kena ganti imam baru lah, mana yang belakang naik jadi imam. Itu. Dia akan timbul masalah bila ramai yang tak ada ilmu. Jadi bercempera, orang kata kan, orang Perak kata cempera. Siapa nak ke depan kan, imam dah salah. Sebab itu bila imam dah salah, sepatutnya, ini cara yang betul tuan-tuan dengar. Bila imam dah salah, dia menambah, dia tak sujud yang kedua kan, dia dah bangun. Dah tegur pun tak mau ikut juga. Subhanallah, kita duduk atas sujud ni, nak tunggu dia sujud dah, tak sujud kita bangun. Jadi kena ada orang lain yang ke depan, dan masa dia ke depan tu, dia mesti berdiri sebelah imam. Sebelah imam yang salah berdiri. Jadi bila berdiri dah 2 orang berdiri sama depan, imam yang perasan tadi, yang imam yang pertama tadi, patutnya dia sedar, siapa dah sebelah aku ni? Aku imam, kamu imam. Contohlah kan. Dia kena sedar lah, jangan dia cakap macam ni. Macam ni, apa salah aku ni? Adalah salah tu. Dia kena undur diri lah. Sepatutnya. Dia tak boleh dia keras juga, tembi ke apa. Orang kata aku imam ni. Jangan orang lain kacau. Tak ada. Kena ada ilmu. Bila dia ke depan ni, dia mesti ingat dalam kepala dia, mesti aku tu buat silap ni. Ada najis ke, aku lupa sujud ke, kain koyak ke. Jadi bila ada orang nak ganti tu, macam tu lah.
Jadi dia kena undur diri. Bila undur diri, selamat sembahyang tadi. Jadi orang lain ikut imam yang kedua ni. Oh, itu. Di puncanya bila tak belajar lah itu. Sebab tu kena belajar ilmu tu. Ya. Prosedurnya kena selesaikan sujud kedua dululah jemaah. Mana? Jemaah kena selesaikan sujud kedua. Ya, ya. Jadi pertukaran waktu qiyam lah. Waktu qiyam. Waktu qiyam. Maksudnya waktu qiyam tu barulah dia berdiri. Masa dia belum berdiri, dia tengah duduk atau duduk sujud tu, kena ada yang belakang tu, bila tu dia kena volunteer lah. Allahu Akbar. Dia ambil alih secara automatik. Jangan dia diam ni, aku diam tak tahu lantak lah apa jadi, aku diam lah. Masing-masing malas nak berperanan kan. Imam tu dah salah. Jadi dia kena sujud. Bila Allahu Akbar. Jadi bila seorang bersuara kuat, dia duduk sama juga sebab dia tengah duduk. Jangan merangkak ke depan pula. Tu tak dituntut. Bila dalam keadaan duduk, keadaan sujud, kita tak disuruh merangkak konon nak ke depan juga. Tak. Dia nak ke depan bila dah berdiri. Bagi kata abang tadi kan, dah berdiri baru kita ke depan. Masa berdiri. Jadi kita sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi dah rakaat kedua tak ada berdiri dah lah. Duduk dalam keadaan sama tu. Boleh. Jangan menyuluh ke depan pula. Tak boleh. Dia nak menyuluh masa berdiri tu boleh melangkah. Tapi imam tu tak dapat jemaah Ustaz. Habislah. Dia tak dapat jemaah lah. Kalau dia sedar, dia boleh ikut. Dia tadi dah dua ya, dah habis rakaat kedua tak dapat. Kalau rakaat pertama dia terlupa tadi, boleh tahan lagi. Dia dah salah kan, dia dah keluar. Dia ikut pula imam yang nombor 2, ikut satu rakaat lagi. Dapat satu, dapatlah fadilat Jumaat. Dia sekurang-kurangnya dapat satu rakaat bersama-sama imam. Kalau tak dapat langsung, maka tak dapatlah fadilat Jumaat hari itu. Dia sembahyang zuhur lah. Dia kena tambah buat zuhur. Yang lambat lah, katakan anak-anak kita rasa lambat lah. Imam dah tayyat akhir dah sembahyang Jumaat. Anak kita pula lari sembahyang, Allah Akbar, ikut terus duduk tayyat akhir. Jadi waktu itu yang lambat tadi tak kira siapa pun, dia tak dapat fadilat Jumaat. Jadi bila imam salam, dia tak boleh buat dua. Dia bangun, dia buat 4. Itulah satu-satunya niat ikut imam sembahyang Jumaat. Niat dua lah. Nawai usalli fardhu Jumaati raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Duduk tayyat akhir katakan. Jadi bila imam salam, kita bangun buat 4. 4 tu zuhur lah. Niat Jumaat tapi perbuatan dia zuhur. Pasal dia tak dapat rakaat satu pun. Satu rakaat pun tak dapat bersama-sama. Kalau dia dapat, dia ikut imam satu, dia tambah satu je lah. Dia dapat fadilat Jumaat. Kerana syarat dia mesti dapat sekurang-kurangnya satu, baru fadilat dia dapat. Kalau tak dapat langsung, tak dapat, dia kena buat zuhur. Boleh? Lagi?